dalam tajuk janjang ada dua benda yang kita nak tahu lah janjang. Kita akan bercerita berkenaan dengan janjang aritmetik. Lepas tu kita akan bercerita tentang janjang geometrik. Okey. Janjang ni, cerita pasal janjang dia adalah bercerita tentang apa nama jujukan nombor. Maknanya kita ada satu susunan nombor. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Lepas tu kita ada 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Tapi bila kita bercerita tentang janjang lah sama ada janjang aritmetik ataupun janjang geometrik, dia punya kadar kenaikan dia mesti sama. Okey, kadar kenaikan dia mesti sama. Okey, ini review je, kita belum betul-betul masuk lagi, review je dulu. Jadi dalam kes ini, yang nombor 1 ni kita panggil dia sebagai janjang aritmetik. Sebab apa? Sebab 1/3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya. Yang pertama ini kita panggil sebagai janjang aritmetik. Ini yang mendefinisikan janjang aritmetik. Okey, dan kita boleh generalizekan dia, iaitu jadikan dia dalam bentuk arm. Right? Yang kedua ni adalah apa yang kita panggil sebagai janjang geometrik. Kenapa janjang geometrik? Sebab daripada 2 ke 4 kita akan darab 2. Darab 2. Darab 2. Darab 2. Darab 2. Dia punya peningkatan dia sama. Okey. Kalau dia menyebabkan darab, maksud dia kalau kita tengok graf kan, kalau janjang aritmetik ni graf dia macam ni. Graf dia mendatar dia aritmetik. Tapi kalau dalam janjang geometrik graf dia macam ni. Darab. Jadi tambah. Okey. Tapi kita akan cerita tentang janjang aritmetik ni dulu. Habis janjang aritmetik baru kita cerita berkenaan dengan janjang geometrik. Tapi basically inilah gambarannya. Awak akan bermain dengan jujukan nombor, a sequence of number. Alright. Okey. Janjang aritmetik ni dia ada satu formula, bukan ada formula lain, tapi dalam yang bestnya pasal topik ni adalah dia tak ada formula. Dia tak banyak sangat formula. Dia ada satu formula yang utama untuk janjang aritmetik, 2 sebenarnya, tapi nanti yang kemudian tu yang lagi satu tu kita dah cover dekat kelas yang kedua yang ada SN. Okey, yang SN tu kita dah cover. Dia yang formula yang besar yang dulu. Yang pertama kita cakap pasal TN itu sendiri. Okey, sebutan. Ini formula bagi janjang aritmetik. TN sama juga dengan A tambah N tolak 1 D. Ini formula. Okey, TN sama juga dengan A tambah N tolak 1 D. Jadi kita tengok satu-satu. Apa tu N? N itu adalah sebutan. Sebutan, okey, sebutan. TN pula adalah sebutan yang ke N. Itu maksud TN. Maksudnya sekarang, kalau saya kata cari sebutan yang ke-6, maknanya T6. T6 adalah sebutan yang ke-6. T10 adalah sebutan yang ke-10. Maknanya N kita adalah 10. Itu Tn.
Tapi dia letak PL lah untuk berikan dalam bentuk maknanya kalau awak jumpa soalan cari sebutan yang ke-11, maka awak kena cari T11. Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Alright. Lepas tu kita ada A. Apa maksud A? A adalah sebutan pertama. Maksudnya sekarang, kalau kita ada jujukan nombor ini 1, 3, 5, 7, 9, ini adalah sebutan yang pertama. Paling depan saya, pada sebutan pertama. P1 juga adalah sama, sebutan pertama. PN sebutan yang ke NN. P1, yes. Maknanya dalam kata lain, ini juga adalah P1. Sama. Okey, jadi A, tapi kita fokus kat A lah. Kita nak cerita pasal A sebenarnya sebab dalam formula ni tak ada P1. Dalam formula ada A je. Okay. Dan akhir sekali D. D ni adalah apa yang kita panggil sebagai beza sepunya. Macam mana nak cek beza sepunya? Senang je. Ambil nombor selepas, tolak nombor sebelum. Maksud dia, kalau saya ambil D sebagai contoh, D adalah 3 tolak 1. Sama dengan 2. Awak nak ambil ni pun boleh, 7 tolak 5 pun boleh, 5 tolak 3 pun boleh, 9 tolak 7 pun boleh. Sama, semua kan sama. D adalah 2. Maksudnya, macam mana nak cari beza sepunya? Nombor selepas tolak dengan nombor sebelum. Mesti tolak. Dia ada formula, kalau awak tengok buku, dalam formula dia bagi D sama dengan T2 tolak T1, tapi saya tak nak awak ingat macam ni. Saya tak nak awak ingat sebab lagi kurang formula awak ingat dia bagus. Jadi just ingat dia, macam mana nak cari D, nombor selepas tolak nombor sebelum. Selepas tolak nombor sebelum. Okay. Okay Nurin, so far so good? Alright, very good. Okay, sekarang kita tengok contoh satu. Kita dulu formula, lepas tu dia punya apa benda itu satu N, M, A, B. Right. Okay. Okey, jadi yang contoh satu tu dia start dengan mudah lah. Dia start daripada bawah. Dia start dari satu. Apa dia suruh cari? Dia suruh cari beza sepunya. Maknanya macam mana nak cari beza sepunya? Ambil nombor lepas tolak nombor sebelum. Jadi kalau contoh satu. Jadi kalau contoh satu, kita akan dapat contoh satu dia bagi 17, 24, 21. Maka jawapannya adalah just 24 tolak 17. Dapat apa? Dapat 7. Macam tu je. Ambillah mana satu. 31 tolak 24 boleh, 24 tolak 17 boleh. Dan kadang-kadang dia boleh juga melibatkan dengan perpuluhan. Okey Nurin, apa jawapan untuk contoh 1B? 1D. 1B, contoh 1B, apa jawapan dia? Jenjang geometrik ya? Bukan, dia suruh tentukan beza sepunya, cari D. Oh. Contoh satu, cari D. Sekejap. Okey, baik. 2.5. Yes, betul. Okey, teruskan dengan 1C, apakah dia punya D?
Kira dulu. X tambah 5. Salah. Cuba kira balik. Tengok betul-betul. Kita ada X tambah 3, X tambah 8, X tambah 13. Cuba lagi sekali. Cuba tengok. Selepas tolak dengan sebelum. Tam, 11 11. kan? Tolak-tolak maknanya ini, okey, tu kurang lah awak kena ambil ni tolak ni atau ni tolak ni. Kalau kita ambil ni, maknanya awak kena ambil semua. X tambah 8 tolak X tambah 3 tolak. Dapat apa? Jadi buka kurungan dia, lepas tu pemudah. Jadi X tambah 8 tolak X tolak 3. Dapat apa? Lima Lima je, bukan X tambah 5. Sebab X tambah 5. Yes. Jadi C dapat 5. Sebab X dengan X cancel. Betul lah, betul pun. Sebab kalau tengok kat sini kan. Tengok kat sini. Dia bertambah macam mana? Tambah 5. Tambah 5. Jadi X maintain je. X maintain. Okay. Alright. Jawapan, okay, cuba buat latihan 1C. Empat. 4, yes, betul. Yes, itu betul dia. Alright. Okay. Lepas tu kita tengok. Okay, sekarang kita start dia manipulate sikit soalan dia. Okay, contoh dua. Okay, dia bagi kita negatif 5. So, bagi kita, okay. Negatif 5, negatif 1, okay. Dia suruh isikan tempat kosong. Okay, bila dia suruh isikan tempat kosong, maksud dia refer kepada ini. Sebab ini maksud dia nombor yang bersama dengan lah. Jadi sebenarnya dia nak cari ini. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Kita kena tahu dia punya Bezos punya dulu. Jadi dia daripada nombor sebutan pertama
Pergi sebutan kedua, apa dia punya peraturan dia. Jadi kita kena cari dia punya basis punya dulu lah. Di negatif 1 tolak negatif 5. Apa-apa dapat negatif 1 tambah 5 dapat 4. Okey, dapat 4. Maknanya kita tahu yang daripada sini ke sini tambah 4. Memandangkan ini adalah janjang aritmetik sebab dia dah cakap isi tempat kosong bagi setiap janjang aritmetik berikut. Jadi daripada sini ke sini pun mestilah tambah 1. Tambah 1 pula. Tambah 4. Maka jawapan adalah negatif 1 tambah 4. Apa dapat 3? Sebab apa? Sebab kita tentukan dulu dia punya laser sepunya. Dia meningkat macam mana? Oh, dia meningkat tambah 4. Jadi tambah 4. Betul pun. Sebab awak tengok jawapan kita 3 kan? 3 tambah 4 dapat 7. Maknanya betul lah. Betul lah jawapan kita tu 3. Terbukti. Okey. Boleh juga kalau nak isi sini pun boleh juga. Tambah lagi 11. Okey, kita sambung. Jadi contoh B. Okey, contoh B. Kita ada sesuatu yang tambah tu. X tambah 2. X tambah 6. X tambah 10. Okey, jadi kita ada 2 tempat kosong kita nak cari. Saya nak awak cuba dulu. Cuba dulu. Ini jawapan tu ada satu kan? Yang kita ada cari ke sini. Yang tadi tu awak boleh cuba. Tolak. Okey, contoh 2B. Cuba dulu. X tolak 6 dengan X tambah 2. Yang pertama. X tambah X tolak 6. Betul, very good. Dan yang kedua? X tambah 2. Very good, yes, that's correct. Betul. X tolak 6 dan X tambah 2. Yes, betul. Alright. Jadi, data yang dua ni, saya tengok konsep yang sama. Tapi saya nak awak cuba yang latihan 2B. Cuba buat latihan 2B. Yang A ni jawapannya yang pertama, sebutan yang pertama dengan sebutan kedua. Sebutan kedua dan ini jawapannya. Okey, cuba buat yang latihan 2.
Ya. Cikgu, dia janjang geometrik. Dia jadi apa? Sorry? Dia janjang geometrik ke? Sekejap, okey. Okey, sorry, saya tak dengar. Dia janjang geometrik ke? Sorry kan, cikgu tak dengar. Sebab mungkin ada orang yang mengaji. Okey. Jadi, tak pula awak tengok dia. 8x tolak 8 tolak 6x tolak 5. Jadi, D kita adalah 8x tolak 8 tolak 6x tambah 5. Okey. Jadi 8x tolak 6x dapat apa? Dapat 2x negatif 8 tambah 5. Okey. Jadi tolak 3. 2x tolak 3. Right? Itu kita punya D. Jadi daripada sini ke sini 2x tolak 3 tambah 2x tolak 3. Benda yang sama, benda yang sama. Jadi T2 sebutan kedua lah. Jadi yang ni saya tak tulis secara apa kata? Saya tak tulis secara proper. Sepatutnya ini adalah sebutan pertama, ini adalah sebutan kedua. Jadi kalau tulis secara proper lah. Ini sebutan pertama, ini sebutan yang ketiga. Jadi T2 awak akan dapat 2x tambah 1 tambah 2x tolak 3. Jadi dapat apa? 4x 1 tolak 3. Lepas tu untuk T5 8x tolak 8 tambah 2x tolak 3. 8x tambah 2 dapat 10x dan nanti 8 tolak 3 dapat 11. Boleh? Sama tak? Boleh, cikgu. Okey. Lepas tu kita jumpa dia. Lepas tu kita tengok dekat contoh 3. Sepatutnya pada saya lah contoh 3 ni lah dulu yang dia patut tanya awak. Tentukan, okey, sebab apa tau? Awak tengok macam soalan latihan 2 contoh 2. Dia dah cakap isi tempat kosong bagi setiap janjang aritmetik berikut. Maknanya dia dah bagi tahu dah. Dia dah bagi tahu ini adalah janjang aritmetik. Sama juga dengan contoh 1 dan latihan 1. Tentukan beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut. Dia dah cakap dah, ini adalah janjang aritmetik. Okay. Tapi dekat contoh 3, dia cakap tentukan sama ada jujukan nombor yang berikut adalah janjang aritmetik ataupun tidak. Jadi macam saya cakap tadi, dia adalah janjang aritmetik kalau dia punya kenaikan dia sama, tambah nombor yang sama. Kalau nombor dia tak sama, dia akan dia bukan janjang aritmetik lah. Bukan janjang aritmetik. Janjang geometrik pula dia darab. Janjang geometrik dia darab. Okey. Jadi contoh yang ketiga tu, adakah dia janjang geometrik atau janjang geometrik? Sorry, adakah dia janjang aritmetik atau tidak? Cuba kita tengok. Awak kena kira, okey macam ni, sorry, saya patut tunjuk dulu. Okey, saya tunjuk dulu. Contoh, cara nak apa kata, saya rasa awak memang tahu dah nak buat macam mana. Tapi kita nak tulis secara formal lah. Secara formal, 20, 17, 14, 11. Okey, nak tulis. Jadi, macam mana kita nak tulis secara formal? Kita akan tulis macam ni. Beza sepunya yang pertama ialah 17 tolak 20, iaitu negatif 3. Beza sepunya yang kedua adalah 14 tolak 17, sama dengan negatif 3. Kena cuba semua, kena cuba setiap nombor yang ada kat sini untuk bagi tahu dia jujukan nombor ini aritmetik ke tidak. Jadi beza yang ketiga 11 tolak 14, apa dapat negatif 3. Jadi semua ni sama, maknanya D1 sama D2 sama juga D3, maknanya dia betul. Yes. Pasti sama.
Semua mesti sama. Andai kata lah saya letak ni 12. Andai kata. Jadi 12 tolak 14 dan negatif 2. Memanglah dia sama dengan dia. Tapi disebabkan dia seorang, kita dah tak boleh kata dia jajak aritmetik. Disebabkan dia seorang. Tak boleh, kita tak boleh kata dia jajak aritmetik. Okay, contoh cara kita buat. Biasa yang pertama adalah yang tolak ni. Biasa yang kedua adalah yang tolak ni. Dan biasa yang ketiga adalah yang tolak ni. Right? Kalau awak kira, contoh macam B. Macam B. Dia bagi negatif 4, negatif 1, 3, 8. Jadi, beza sempurna yang pertama, negatif 1 tolak negatif 4. Dapat 3. Beza sempurna yang kedua, 3 tolak negatif 1. Dapat 4. Awak tak payah cek lah yang ketiga. Dah sah-sah tak sama. Jadi, D1 tak sama juga dengan D2. Maknanya bukan. Contoh je cara kita buat secara formula dah. Test satu-satu. Okey. Alright. Lepas tu saya nak awak cuba tengok C. Ya ke tidak? Tengok C. Ya ke tidak? Okey, contoh 3C. Ya ke tidak? Cuba selesai. Jenjang aritmetik. Yes, ya. Yeah. Okey, kalau dia ada jenjang aritmetik, berapakah beza sepunya dia? Apa? Berapakah beza sepunya dia? Negatif 5. Negatif berapa? Dan itu apa? 5. 5? Bukan 3. Saya pula 5. Dia ada berapa 5 je? Orang kata 3. Tak. Isi. Contoh 3C. Oh, 3C. Jadi yang saya dah bagi. Contoh 3C. Okey, tak kira dulu. Kira dulu. Negatif 3. Jenjang aritmetik. Jenjang aritmetik dengan negatif 3, betul? Kemudian C adalah jenjang aritmetik, beza semuanya adalah negatif 3. Okey. Ini untuk latihan awak. Ini jawapan dia. Nanti awak boleh try sendiri. Ya, bukan dia. Boleh awak boleh try sendiri. Dia cuba sendiri.
Okey, sekarang kita masuk ke contoh 4. Okey, contoh 4 adalah di mana kita menggunakan formula tersebut. Contoh 4. Okay, jadi janja aritmetik formula dia apa? Formula dia adalah n juga dengan A tambah n tambah 1 T. Okey. Okey. Soalan cakap, nyatakan sebutan pertama dan beza sepunya bagi janjang aritmetik yang berikut. Seterusnya, cari sebutan ke-6 dan sebutan ke-10 bagi janjang aritmetik itu. Okey, saya tanya awak, apakah dia punya sebutan pertama? 10. Beza sepunya dia? 4. Sebenarnya dia suruh awak cari sebutan pertama dan sebutan yang kedua. Dia suruh awak cari sebutan pertama dan beza sepunya. Sebab tengok dia tanya seterusnya cari sebutan ke-6. Bila dia suruh cari sebutan ke-6, dia refer kepada ini T6. Jadi bila kita punya sebutan adalah T6, maka N kita adalah 6 lah. N kita 6. Awak isi je dalam formula itu. Apakah A kita 10. Apakah N kita adalah 6. Ikut ini. Tolak 1. Apakah D kita 4. Okey, lepas tu memudahkan. 10 tambah 5 adalah 4. Jadi 10 tambah 20 dan D6 adalah 30. Alright. Isi je maklumat. Formula. Dia nak apa? Dia nak T6. Dia nak T6 maknanya N kita adalah 6. Kita dah ada A, kita dah ada D. Lepas ni, dia dah tak tanya lah. Dia dah tak suruh awak cari A dengan D. Dia terus cari sebutan kesekian. Cari sebutan ke-12. Maknanya awak faham-faham apa yang awak kena cari, awak kena cari A, awak cari D. Dia ada 3 komponen dalam samaan ini. Dia dah ada M, dia ada A, dan dia ada D. Itu dia punya awal-awal dia lah. Okay. Jadi, boleh awak bagi tahu saya apakah dia punya sebutan yang ke-10? Cuba kira dulu. Apakah sebutan yang ke-10? Yes, betul. Very good. Senang je. 46. Okey, sekarang saya nak cerita saya nak tunjuk awak dengan jelas apa benda yang tengah kira ni sebenarnya. Sebutan ke-6, sebutan ke-10. Okey. Dia kalau nombor tu tak banyak, senang. Kita boleh buat manual. Kita ada apa? 10, 14, 18. Okey. Dia sudah cek sampai T10. Takkan kita nak senaraikan sampai 10 kan? Tapi ini untuk pembuktian. Okey, untuk pembuktian 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46. Ini sebutan yang pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima, sebutan keenam. Betul. Kira-kira sebutan keenam adalah 30. Betul. Yes. Sebutan ke-7, sebutan ke-8, sebutan ke-9, sebutan ke-10. Betul. Betul yang awak kira tu. Exactly macam mana yang awak kira. Lepas tu yang kelas kita yang next tu, kelas kita yang next tu dia terbalik pula. Dia bagi kita contoh, okey, kelas kita yang itulah, yang lagi satu, lagi dua tu. Dia bagi kita 46 contoh lah, bagi kita 46. Dia tanya awak, ni TN yang ke berapa kan? Maksudnya N yang ke berapa? Sebutan yang ke berapa? Itu nak tanya. Maksudnya dia boleh terbalik juga soalan dia. Ada ekstrim tapi tak apa. Kita go through yang basic dulu, tak apa. Yang tu nanti awak tengok kemudian.
dekat yang kelas kita tu. Okey. Okey, awak tengok muka surat sebelah. Contoh 4B. Dapat apa? Sebutan ke-6 dan sebutan ke-10. Okey, cuba buat. Yang seterusnya. T6, 18, T10, 24. T6, 18 dan T10, 24. Mungkin awak nak tengok jawapan T10 betul. T10, 24. T6. Cuba tengok dia. Bukan 18. Berapa aku cakap ni 18 kan? Bukan 18. T6 bukan 18. Saya dengar apa? 12 eh? 12. Careless. Okey, tak apa. Okey, awak salin ni jawapan untuk C dan ni jawapan untuk daftar 4A, B, C. Lepas salin jawapan ni, awak cuba buat D. Kalau saya bagi jawapan ni, saya yakin awak boleh buat lah. Tapi yang mana yang kena bincang tu, kena bincang. Just in case saya nak tengok. Salin jawapan. Okey, masuk awak.
Oh, sekejap. T5 7 tambah 4H Okey, T5 adalah 7 tambah 4H. Okey, T12? T12 14 tambah 11H. Betul. Very good. Jadi T5 sama dengan 7 tambah 4H, T12 sama dengan 14 tambah 11. Yes. Jawapan boleh jadi macam ni. Dia tak semestinya nombor di atas dia secantik. Macam ni sebenarnya jawapannya perpuluhan yang panjang lah. Tapi bila jawapan okey, kadang okey. Alright. dalam tajuk janjang, bila awak nak tulis sebutan, awak tulis dalam bentuk pecahan. Sebab pecahan adalah yang paling tepat. Sebab kalau awak gunakan, awak tulis dalam bentuk perpuluhan, dia dah tak tepat. Sebab kalau awak kira kan, nombor sebelum tolak nombor selepas, nombor selepas tolak nombor sebelum, dia mesti ada ralat dalam 0.01 ke berapa sebab awak guna. Okey? Jadi dalam janjang, kalau perpuluhan dia panjang, tinggalkan dalam pecahan. Alright, dalam pecahan. Okey, yes, betul. Betul, okey. Jadi yang nombor 2 tu pun, awak boleh cari. Yang nombor 2 tu dia just minta awak cari T7 dan T15. Sama je, cerita sama je sekali. Cumanya kali ni dia tak maksudnya dia tak suruh awak cari dulu sebutan pertama. Hanya awak faham sendiri. Untuk cari T7 dan T15, awak akan ada sebutan pertama, awak akan ada beza sukunya. Jadi jawapannya awak akan dapat 33 dan negatif 31. Tapi yang nombor 3 tu saya nak discuss dengan awak. Dia bagi negatif 13, negatif 6, 1. Dan dia dah cakap, dia beri janjang aritmetik. Maknanya kita tak payah test lah betul ke dia ni janjang aritmetik, tak payah sebab dia dah cakap. Okay. A. Tentukan sebutan ke N bagi janjang di atas dalam sebutan N. Yes. Sebenarnya dia tak perlu cakap pun dalam sebutan N sebab dia dah cakap tentukan sebutan ke N. Macam ini, tentukan sebutan ke-5, tentukan sebutan ke-12, tentukan sebutan ke-7, tentukan sebutan ke-15. Sekarang dia suruh awak tentukan sebutan yang ke N. Dalam kata lain, dia suruh awak cari N. Dia suruh awak cari N. Jadi,
kita ada formula dia. En adalah A tambah M tolak 1D. Dia suruh cari Tn, maknanya Tn tu yang kita tinggalkan. Kita masih boleh cari A. A kita adalah 13. Kita masih boleh cari D. D adalah negatif 6 tolak negatif 13 dapat 7. Okey. Kita masih boleh cari A, kita masih boleh cari D. Dia suruh cari Tn, maknanya M je yang kita tinggalkan, kita gantikan yang lain. Sebab dia suruh cari Tn kan? Okay, suruh cari Tn. Jadi kita boleh gantikan dengan 13 tambah M tolak 1. D kita dah 7. Kita kembangkan negatif 13 tambah 7M. Pemudahkan semua. Jadi kita dapat 7M tolak 20. Maknanya M adalah 7M tolak 20. Ada juga soalan yang akan tanya macam ni. Okey, kalau awak tulis negatif 20 tambah 7M pun boleh, tak ada masalah. Itu hanyalah self preference. Saya lagi prefer positif kat depan. Tapi kalau awak letak negatif 20 kat depan pun tak ada masalah. Okey. Jadi jadi kita dah ada DM. Okey, sekarang dia suruh cari sebutan yang ke-8. Perlukah kita guna balik formula ini? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab kita dah ada ni. Tak perlu. Kita bila dia suruh cari T8, kita dah tak perlu gunakan ini. Kita hanya gunakan ini. Just gantikan sahaja. T8 sama juga dengan 7 darab 8 tolak 20. 56 tolak 20. Kalau tak percaya, kita boleh list. Kita tahu D dia adalah 7. 8, 15, 23, 30. Sekejap, saya salah. Yang 10 sekarang dah cakap pakai belah tu 15. Oh, 22. 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Ada juga soalan yang macam ni. Maksud dia, ini akan membentuk jujukan ini. Jadi bila dia suruh kita cari T8, awak tak payah guna formula ni, just refer balik kepada sini. Kita sini macam tu, right? Kita buat tu. Okey, boleh sambung? Alright. Boleh sambung? Sikit. Boleh. Alright. Okey. Sekarang kita tengok contoh 5. Okey, contoh 5. Ini yang kes yang saya cakap tadi lah. Ini yang kes yang saya cakap tadi. Contoh 5. Okey, 5 ni. Dia bagi kita 6, dia bagi kita 10, dia bagi kita 14 dan dia bagi kita 54. Sekarang dia suruh cari bilangan sebutan. Maknanya daripada awal sampai akhir ada berapa? Okey, konsep dia macam ni. Konsep dia macam ni. Katalah saya ada satu nombor. Okey. Saya ada satu nombor mula daripada kita guna nombor mudah satu. So 3. Macam contoh tadi 5, 7, 9.
Susah, tak nak. Saya nak contoh 2, 4, 6, 4, 10. Apa yang paling hujung? Paling hujung adalah N. Sebab saya tak tahu dia berhujung dekat mana. Tapi saya katakan dia akan berhenti dekat N. Okey? Jadi sekarang kita akan cakap ini sebutan pertama, ini sebutan 2, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima. Sampai ke penghujung, apakah penghujung? Iaitu N. N adalah sebutan yang ke N. Sebab kita tak tahu. Kita pun tak tahu dia sampai sebutan berapa untuk dapatkan N. Jadi sekarang, bila awak dapat jujukan nombor yang macam ni, senang cerita yang hujung ni N. Senang cerita. Kalau awak nampak jujukan nombor, dia hilang ke tengah ni, tiba-tiba dia bagi yang paling last. Yang last tu TN. Sebab awak tak tahu dia ni yang berapa. Dia ni yang berapa. Itu yang dia nak cari. Jadi kita tahu T1 dapat 6, T2 dapat 10. Jadi T yang ke berapa dapat 54? Berapa tu tak tahu. Jadi dari sini saya cakap, kalau awak dapat jujukan nombor macam ni, yang paling hujung tu senang cerita TN. Jadi awak keluarkan maklumat tu awal-awal. TN adalah 24. Keluarkan maklumat tu awal-awal. Ini dapat soal macam ni. Okey, sebab dia kata, okey, bila dia cakap cari bilangan sebutan bagi setiap janjang aritmetik yang berikut, maknanya dia suruh awak cari N. Itu yang dia suruh cari sini. Itu yang dia suruh cari N. Okey. Keluarkan formula dulu. A tambah N tolak 1D. Jadi A kita adalah 6. A adalah 6 dan D kita adalah 10 tolak 6 dapat 4. Okey. Tadi kita kata TN kita 54 kan? Maka TN kita adalah 54. Ganti ya. TN dapat 54 sebab kita dah cakap awal-awal. TN adalah 54. Kita keluarkan maklumat itu. Apakah A kita? A kita 6. Tambah N tak tahu sebab itu yang kita nak cari. D kita adalah 4. Kalau awak dapat macam ni, kalau awak boleh faham ini, dan dah okey lah sebab yang ni algebra je. Algebra. Selagi awak tak careless, insyaAllah okey. Jangan careless, cuba tu jangan careless. Tolak 4. Jadi 54 tolak 6 tambah 4 sama juga dengan 4N. 4 tolak 6 dapat 48. 48 tambah 4 dapat 22. Ini adalah 4N. Jadi N akan dapat 13. Akan dapat 13. 1, 3, 14. Yes. Contoh cari-cari. Maknanya apa? Maknanya sebutan yang ke-13 akan dapat 54. Itu maksudnya. Kalau tak percaya, sebenarnya 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 sebenarnya. Sampai cukup 13, awak akan dapat 54. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Okey. Kalau awak tak ada soalan, cuba buat contoh 5B. Okey, lagi sekejap. Okey, before that, lagi satu saya nak ingatkan awak. N ni, N, mana? Ni. N mestilah nombor asli. Maksud dia, nombor yang bermula daripada 1, 2, 3. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia natural number. Dalam sebenarnya saya tak pasti, nombor asli kot. Natural number.
Maksud dia, kalaulah N awak terdapat perpuluhan ataupun pecahan ataupun negatif ataupun kosong, maka jawapan awak salah. Memang salah. N ni mesti nombor kira yang bermula daripada 1. Dia bukan mula daripada kosong. Kalau bermula daripada kosong, kita akan panggil dia integer. Ini adalah positif integer pun betul juga. Jadi itu satu benda yang nak ingat. Kalau N awak tiba-tiba dapat pecahan, dapat perpuluhan, dapat negatif, memang salah. Buat balik. Buat balik. N mesti ini. Okey, jadi kalau awak tak ada soalan, cuba contoh 5B. Contoh N dapat apa? Hello, Assalamualaikum. Amin. Hello. Aku tengah kelas. Lagi dalam apa boleh? Dalam 15-20 minit. Okay. Okey, dan awak akan dapat bukan 23. Bukan 23. Kejap, awak tengah buat yang mana? Latihan 5 apa? Latihan ke contoh? Latihan. Okey. Yes. Kalau latihan 5B betul, 23. Yang tengah buat contoh. Okey. Pada saya lah, kalau awak dah boleh buat latihan 5B tu yang melibatkan pecahan kan lagi macam serabut kan. Saya rasa insya-Allah awak dah tak ada masalah lah. Kejap okey, yes. So saya bagi jawapan untuk yang lain. Kita sambung lagi sikit sebab hari tu saya punya video saya start, saya akan lewat sikit, saya boleh contoh. Okey. Jadi betul itu jawapannya. Jadi contoh 5B dengan 5 contoh 5B, N akan dapat 15
Yang tadi tu awak jawab yang ni, okey betul, very good. Lepas tu ini N sama juga dengan 11 dan ini N sama juga dengan 17. Kita bicara lagi. Okey, awak tengok contoh 6. Ada masa di mana dia tak bagi jujukan nombor. Dia bagi terus janjang aritmetik. Okey. Sebelum ni, apa yang awak buat? Awak diberi jujukan nombor. Awak diberi satu set nombor lah. Dan daripada satu set nombor ni, awak boleh generalizekan atau letakkan dalam bentuk am. Apakah bentuk am dalam ini? Okay. Tapi ada masa soalan akan tanya awak balik. Dia bagi yang ni. Tapi bila dia minta beza sepunya ataupun sebutan pertama, dia reverse balik. Daripada bentuk am kita boleh dapat jujukan nombor. Tengok soalan. Jadi contoh 6 ni adalah antara contoh yang melibatkan nombor. Dia tak bagi jujukan nombor, dia bagi terus dia punya bentuk am, janjang aritmetik. Lepas tu dia suruh awak keluarkan maklumat. Jadi contoh 6. Contoh 6. Kita ada TM. Sama juga dengan TM tolak 12. Dia suruh cari sebutan pertama. Lepas tu dia suruh cari beza sepunya. Okey. Tadi kita ada satu soalan yang mana dia suruh kita cari TM kan. Lepas tu kita dapat 7M tolak 20. 7M tolak 20 pun asalnya daripada mana? Asalnya daripada sini juga. Sama juga ini. Ini pun asalnya daripada sini. Cumanya dia dah gantikan A, dia dah gantikan D, lepas tu dia pun mudahkan. Sebab kita dah buat tadi, suruh cari TM. Maknanya dia datang daripada yang persamaan asal, cumanya dia dah gantikan A, dia dah gantikan D, lepas tu dia pun mudahkan dapat ini. Okey, sekarang dia suruh kita cari lagi apa yang memudahkan dia. Dekat sini awak ada dua cara untuk jawab. Cara pertama adalah awak senaraikan dulu jujukan nombor. Cara kedua paling senang, awak hanya jawab apa yang dia bagi. Apa yang dia tanya, sorry. Okey. Kita jawab style panjang dulu. Kita jawab cara panjang dulu. Jadi ini boleh dapat apa? Boleh dapat P1 kita, P1 masukkan 1, 3 darab 1, 3 darab 1, 3, 3 tolak 12 negatif 9. P2 kita 2, 3 darab 2, 6, 6 tolak 12 negatif 6. P3 3 darab 3, 9, 9 tolak 12 negatif 3. Okey, cukup. Jadi apakah sebutan pertama? A adalah negatif 9 ataupun awak nak jawab macam ni pun boleh. Ini mau maksud yang sama. Apakah beza sepunya? B adalah negatif 6 tolak negatif 9. Apa dapat? Ini cara panjang. Ini cara yang awak senaraikan jujukan nombor dahulu. Okey? Sekarang kita tengok cara yang awak just fokus kepada apa yang dia minta sahaja. Okey, apa yang dia minta sahaja. Okey, tengok soalan ini.
Okey. Dia minta apa? Sebutan pertama. Sebutan pertama merujuk kepada A ataupun merujuk kepada T1. Tapi kalau awak kata A je, A tu tak membawa apa-apa makna. Tapi T1 ada. T1 kita bisa selesaikan. Sama. Sebutan pertama. Okey. Lepas tu dia suruh cari beza sepunya. Okey, beza sepunya ni awak tak ada pilihan. Awak kena cari dengan seterusnya lah. Cumanya awak tak payah selarakan sampai sebutan ketiga. Beza sepunya, kita kena ada sebutan selepas, kita kena ada sebutan sebelum. Sebutan sebelum adalah T1, maka kita kena ada T2. Dia mesti sebelah-sebelah. Dia mesti sebutan tersebut sebelah-sebelah. Kalau yang sebelum adalah T1, maka yang selepas adalah T2. T2 kita akan dapat negatif 6. Maka D kita adalah sebutan yang selepas tolak sebutan yang sebelum. Dapatlah kita. Jadi cara awak tackle soalan macam ni terpulang. Tapi kalau pada saya lebih baik kita just fokus apa yang dia nak je. Tapi kalau awak nak dapatkan gambaran dia, ini boleh ditulis dalam bentuk jujukan. Sebelum ni kita belajar jujukan bentukkan dalam bentuk am. Sekarang bentuk am senaraikan jujukan. Macam tu misalnya. Okey, kalau awak tak ada soalan, cuba buat latihan 6. Tengok dulu kalau okey buat latihan 6. A dan B. A sama dengan negatif 8. A sama juga dengan negatif 8. Okey, sebutan pertama ialah negatif 8. Apakah beza sepunya dia? 3. Yes, very good. Itu sahaja. Lepas tu, contoh 7, malahan 7 tu kelas kita yang selepas tu lah. Okey, Nurin, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada, okey. Awak dah ada nombor saya. Jadi, kalau ada apa-apa soalan, awak hantar je. Hantar je, mungkin awal, mungkin lambat, tapi insyaAllah saya akan cuba jawab. Alright, hantar je kat saya punya nombor tu. Okey? Baik, cikgu. Okey, alright, terima kasih. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jumpa. Terima kasih, cikgu. Alright, sama.
Okey, waalaikumsalam. Okey, soalan tangent 32 darjah 19 macam ada apostrophe itu adalah minute. Ya betul, saya rasa saya terlepas part ni, saya lupa nak mention. Okey, jadi untuk dapatkan apa? Okey, untuk dapatkan jawapan untuk soalan ni kan, awak tengok kat kalkulator awak, dia ada dekat sini tau. Oh, dia ada di sini. Okey, waalaikumsalam. Okey, 32 darjah pasal macam 19 koma kan, dia melibatkan minit. Okey, saya terlepas pandang juga apa ni bila cerita tentang sudut apa di sebuah trigonometri, tak apa. Nanti saya akan info balik balik. Okey. Jadi untuk dapatkan untuk selesaikan soalan macam ni, awak tengok kat kalkulator awak, dia ada ni. Ni. Simbol ni. Saya tekan. Okey. Jadi macam ni kita nak selesaikan. Awak tulis dekat kalkulator awak, tulis tangent. Lepas tu, tulis 32, tekan simbol tu dia akan dapat macam ni. Lepas tu tekan 19, tekan lagi simbol tu, dia akan dapat macam ni. Lebih kurang lah. Dia macam kotak sikit, dia bukan bulat kan. Okey, tekan kalkulator saya. Alright. Tangent 32, tekan simbol ini. Lepas tu 19, tekan simbol ini. Dapat macam ni. Lepas tu tekan simbol. Dapat 0.328. Tapi dia nak 3 titik perpuluhan je kan. Jadi undangkan lah.